Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 25 November 2020 bersama saya Syazwana Ami. Kerajaan bersetuju untuk menjenamakan semula Jabatan Hal Ehwal Khas Jasa sebagai Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM dengan peranan dan fungsi berbeza. Perkara itu diumumkan oleh Menteri Komunikasi dan Multimedia Saifuddin Abdullah di Dewan Rakyat hari ini. Matlamat JKOM ialah mewujudkan komunikasi dua hala di antara kerajaan dan rakyat, iaitu bagi menyampaikan maklumat kerajaan yang tepat, sahih dan bijaksana kepada rakyat dan mendengar suara serta maklum balas daripada rakyat. Kaedah yang digunakan ialah dengan cara membangunkan komuniti, khususnya di peringkat akar umbi yang mengamalkan budaya ilmu, berkemahiran digital dan menghayati makna dan fokus patriotisme dengan menggunakan pendekatan penghakupayaan komuniti, community empowerment dengan izin. Tugas utama JKOM pada masa ini ialah melaksanakan komunikasi strategi pembudayaan norma baharu pandemik COVID-19. Mengulas mengenai peruntukan 85.5 juta ringgit untuk jabatan itu yang disifatkan terlalu tinggi, Saifuddin memberi bayangan peruntukan itu akan dikurangkan. Beliau bagaimanapun tidak mendedahkan jumlah pengurangan peruntukan itu. Saya boleh bagi jaminan jumlahnya akan dikurangkan. Berapa banyak itu belum lagi. Tapi akan dikurangkan. Sebab saya boleh bagi angka itu. Kerana angka yang 85.5 juta itu ialah berdasarkan parlimen dan DUN, sedangkan kita pergi kepada daerah 160 saja. Tak sebanyak parlimen dan DUN. Sementara itu, Saifuddin turut memberi jaminan bahawa JKOM tidak akan menjadi mesin propaganda parti politik kerajaan. Dan saya bagi jaminan bahawa JKOM bukan mesin propaganda, Yang Berhormat. Bukan, not under my charge, dengan izin. Ya. Dan proses mengikut JPA ada kriteria dan kriteria utama would be IT savvy dengan izin. Dan saya bagi jaminan ketua pengarah dan timbalan ketua pengarah tidak akan dilantik daripada orang politik. Dia harus kombinasi profesional dan pegawai tadbir yang baik dan bersasiah. Menteri, bolehkah Menteri? Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin hari ini memberi jaminan bahawa kerajaan tidak akan berkompromi dalam soal keselamatan vaksin COVID-19. Kita akan pastikan bahawa segala maklumat awal dan maklumat interim berkenaan dengan keselamatan, safety data akan kita perolehi untuk memastikan bahawa tidak ada sesiapa di Malaysia ini menjadi tikus makmal. Ya, kita akan tengok apa saja data klinikal yang disediakan oleh syarikat-syarikat, terutamanya syarikat yang mana kita akan buat perolehan bagi vaksin tersebut. Ya. Mengenai kriteria pemilihan perolehan vaksin, Khairi berkata kementeriannya sedang berbincang dengan syarikat dari pelbagai negara untuk menentukan portfolio vaksin terbaik untuk Malaysia. Ini termasuk syarikat pengeluar vaksin dari Amerika Syarikat, Rusia dan China. Sementara itu, beliau menjelaskan mengapa hanya 70% rakyat Malaysia yang disasarkan untuk menerima vaksin COVID-19 pada suku pertama 2021 bagi mencapai imuniti kelompok. Apabila kita sudah sampai ke satu tahap di mana kita mengikut formula iaitu 1-1/R0. Itulah formula yang diguna pakai untuk kita mendapatkan peratusan herd immunity ataupun imuniti kelompok. Akan ada mereka yang tidak akan dapat divaksinate sebab untuk makluman Yang Berhormat Pontian sebagai contoh sekarang ini, mana vaksin-vaksin yang dibangunkan untuk COVID-19, kebanyakan daripada vaksin ini belum lagi diuji kepada kanak-kanak di bawah usia 12 tahun. Seorang ahli Parlimen Pembangkang hari ini mendakwa terdapat beberapa wakil rakyat yang terlibat sebagai orang tengah untuk kemasukan pekerja asing ke negara ini. Ini dibuat melalui lebih 500,000 kelulusan khas yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri di antara 2016 hingga 2018. Ahli Parlimen Bukit Bendera Wong Hon Huai berkata perkara itu didedahkan oleh laporan Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PAC berkenaan aktiviti kawalan terhadap pekerja asing yang dibentangkan di Dewan Rakyat semalam. So oleh itu memandangkan kelima-lima nama ini disebut dalam
laporan PAC, satu public document yang terbitkan oleh Parlimen. Saya meminta kelima-lima mereka, tadi saya sebut adun-adun, MP, Speaker Dewan Rakyat, memberikan penjelasan berkenaan keterlibatan mereka dalam permohonan khas untuk pekerja asing. Wong berkata mereka yang terlibat menjadi orang tengah telah menulis surat kepada Menteri Dalam Negeri ketika itu, iaitu Ahmad Zahid Hamidi, untuk mendapatkan kelulusan khas tersebut. Menteri Dalam Negeri pada masa itu ialah beliau. Ingin meminta beliau menjelaskan kenapa menggunakan kelulusan khas diberikan untuk pengantara-pengantara dan bukan melalui kelulusan biasa. Tetapi apakah justifikasi sehingga 55% kelulusan khas oleh menteri dan hanya 45% oleh kelulusan biasa? Semalam, PAC mendedahkan terdapat beberapa kelemahan dalam pengurusan kerajaan mengenai pekerja asing berdasarkan siasatannya terhadap penemuan Ketua Audit Negara. Jangkitan COVID-19 di Malaysia hari ini berkurangan daripada 4 digit kepada 3 digit dengan catatan 970 kes baru. Ini berbanding 2,188 kes baru semalam dan 1,884 kes pada Isnin. Negeri Sembilan pada hari ini melaporkan kes harian tertinggi iaitu sebanyak 318 kes, iaitu bersamaan dengan 32.8%. Ini diikuti oleh Negeri Sabah sebanyak 293 kes, iaitu bersamaan dengan 30.2%, dan Negeri Selangor sebanyak 115 kes, iaitu 11.9%. Peningkatan kes di Negeri Sembilan banyak dipengaruhi oleh kluster yang berkaitan dengan penjara, iaitu kluster Bakti yang melaporkan sebanyak 301 kes, iaitu 94.7%. Setakat tengah hari ini, jumlah kes aktif di Malaysia adalah sebanyak 12,971 kes. Dr. Nur Hisham turut mengumumkan Malaysia sekali lagi mencatatkan jumlah kes sembuh tertinggi pernah direkodkan, iaitu 2,348 kes. Ini menjadikan jumlah kumulatif pesakit sembuh sepenuhnya adalah 46,501 kes atau 77.7% daripada jumlah keseluruhan kes. 4 lagi kematian dilaporkan hari ini menjadikan jumlah kematian mencecah 345 kes. Satu pasukan khas telah dibentuk bagi menyelaras gerak kerja melibatkan proses saringan, kuarantin dan penutupan kilang Top Glove di Kelang. Perkara ini diumumkan oleh Menteri Pertahanan Ismail Sabri Yaakob dalam sidang medianya hari ini. Tapi 1,500 lebih adalah daripada Top Glove. Jadi ia tidak menggambarkan penularan kes seluruh negara lah. Ianya tertumpu kepada Top Glove. Jadi kita percaya dengan terbentuknya task force khas yang dibentuk, ianya mereka pasti mampu untuk mengawal keadaan di kawasan persekitaran kilang Top Glove tersebut. Pasukan ini akan dianggotai oleh Majlis Keselamatan Negara Negeri Selangor, Jabatan Kesihatan Negeri Selangor, Pejabat Daerah Kelang, Majlis Perbandaran Kelang dan IPD Kelang. Terdahulu, Ismail mengumumkan Top Glove telah diarah untuk melakukan ujian saringan ke atas 2,263 pekerjanya yang tinggal di luar kawasan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD. Seperti yang saya terangkan baru ni, mereka ada asrama kerja lelaki, asrama pekerja perempuan dan rumah-rumah yang disewa yang di kawasan tersebut yang telah pun di PKPD. Tetapi ramai juga pekerja mereka bekerja di situ tapi tinggal di tempat lain. Ya, bukan di asrama. Jadi pekerja tersebut kita telah mengarahkan syarikat untuk membuat saringan juga kepada pekerja tersebut dan dikuarantinkan. Jadi kepada penduduk di kawasan sekitar tidak perlu bimbang kerana semua penduduk-penduduk yang berkaitan, yang pekerja berkaitan dengan Top Glove disaring dan ditempatkan di pusat kuarantin. Polis Johor hari ini melupuskan rokok dan arak seludup yang dirampas pada tahun 2018 sehingga Oktober lepas bernilai 2.5 juta ringgit.
Perkara itu diumumkan oleh Ketua Polis Johor Ayub Hanmaidin Piche dalam satu sidang media pagi ini. Pada hari ini, Polis Johor akan melaksanakan pengurusan bagi 30 kes yang telah selesai dari sudut siasatan dan pendakwaan serta telah mendapat arahan daripada mahkamah untuk menghapuskan barang-barang rampasan yang bernilai ringgit Malaysia 2.5 juta. Daripada jumlah keseluruhan kes yang selesai dan nilai rampasan, 12 kes adalah daripada daerah Johor Bahru Selatan dan nilai rampasannya RM820,000. 10 kes daripada daerah Iskandar Puteri dengan nilai rampasan RM916,000, manakala 8 kes daripada daerah Sialam dengan nilai rampasan lebih kurang RM763,000. Sementara itu, katanya jumlah tangkapan bagi keseluruhan kes pula adalah seramai 36 suspek melibatkan rakyat tempatan dan warga asing. Katanya sebanyak 467 siri serbuan rokok dan arak seludup dilakukan bagi tempoh 2018 sehingga Oktober lepas. Rokok dan arak tersebut diseludup dari Vietnam dan Indonesia sebelum dibawa masuk ke beberapa lokasi di Johor dan Pahang. Baiklah, sekian sahaja daripada saya, Syazwana Amir, untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.